أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yasir, alaika yasir, wa tammin bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Farid bin Sya'ri kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gema Nur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa istiqamah duduk dalam halaqah ilmu. Yang saya hormati lagi saya kasihi Saf Pentadbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Puan Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat, para shodiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isirin, Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala telah memberi peluang kepada kita untuk kita duduk dalam majlis ilmu dan berterusan dalam majlis ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi kita
kelapangan waktu dan juga terus memberi kita peluang untuk sentiasa berada dalam majlis ilmu dan sentiasa diberi peluang untuk belajar ilmu, mengamalkan ilmu dan juga menyampaikan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada petang ini sama-sama kita sambung daripada perbincangan kita dalam hadis yang ke-19, iaitu masih lagi dalam petikan hadis ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Yang mana kita buka muka surat yang ke-205, yang mana seseorang itu akan dapat menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dan juga akan menjaga segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala apabila pada dirinya terdapat kesyukuran dan juga ma'rifatullah. Yang mana hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersyukur sahaja adalah golongan yang layak mendapat pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Ta'ala akan memberikan pemeliharaan. Allah Subhanahu wa taala akan bagi penjagaan, pertolongan kepada orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang mukmin yang berjaya mendapat pemeliharaan, pertolongan dan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala ialah golongan hamba-Nya yang bersyukur. Yang ni apabila satu orang tadi dia bersyukur kepada Allah, sentiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat yang Allah Taala beri pada dia. Allah Taala bagi nikmat keimanan kepada dia, nikmat yang mana bermacam-macam nikmat yang Allah Taala kurniakan padanya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada sifat syukur ini ialah antara orang yang akan jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada sifat sentiasa berterima kasih ni, dialah yang akan jaga agama. Allah Ta'ala dah bagi dia agama, oleh kerana daripadanya ada sifat syukur, maka dialah yang akan jaga agama. Bila dia jaga agama, maka akan datangnya bantuan, pertolongan, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan antaranya juga orang yang berjaya dapat pemeliharaan, pertolongan dan penjagaan daripada Allah Ta'ala ialah hamba yang mengenali kelebihan-kelebihan. Orang yang tahu kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal segala yang meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia mengetahuinya dengan sebenar-benar pengenalan. Orang yang pada hatinya betul-betul kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam dirinya betul-betul ada ma'rifatullah, yang hatinya sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sebegini dialah yang akan dapat jaga agama. Oleh itu, dengan itu, bila mana dia bersyukur, bila mana dia kenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan patuh pada perintah Allah Taala. Dia akan jaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mana nak dapat datang pada perintah Allah, nak jauhkan diri daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, tak dapat tidak perlu kepada mengenal Allah. Yang mana kalau kita tak kenal Allah, bagaimana kita nak jaga perintah Allah? Bagaimana kita mampu untuk menghindarkan diri daripada larangan Allah Subhanahu wa taala? Mana orang yang ada ma'rifatullah, orang yang ada sifat syukur pada dirinya lah orang yang dapat jaga agama. Bila mana dia jaga agama, maka begitulah hadis
yang kita baca, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Seseorang itu akan dipelihara oleh Allah Ta'ala. Seorang itu akan padanya ada nusratullah. Allah Ta'ala akan bersama dengan dia dalam segala kebaikan yang dia buat apabila dalam hatinya ada yakin dan iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu, perkara yang penting di sini, satu orang nak menjaga perintah Allah, maka pastinya lah dia orang yang beriman kepada Allah. Orang yang benar-benar syukur terhadap kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dengan keimanan, dengan kesyukuran yang dia ada, maka dengan itu dia mematuhi perintahnya. Mana laksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana ada antara perintah Allah Ta'ala ialah menjaga kesucian agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjaga segala apa yang telah diperintahkan, jaga solat, jaga perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintahkan lagi seperti zakat dan sebagainya. Maka dia akan patuh pada perintah. Dan juga bila mana dia kenal Allah, bila mana dia dalam hatinya ada yakin kepada Allah, bila mana dia adalah satu orang yang bersyukur, maka dia akan usaha untuk menghindarkan diri daripada apa perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka menjaga batasannya, maka dia akan jaga batasan-batasan agama. Dia akan jaga supaya apa? Supaya setiap perbuatan dia tidak melanggar hukum hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serta dia akan memelihara hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan tahu apakah hak terhadap Allah Ta'ala yang patut ditunaikan. Dia akan jaga hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan bila mana dia ada keimanan yang sempurna, ada sifat syukur, maka dia akan melakukan segala perkara-perkara ni. Maka dia akan usaha untuk jaga agama. Dia akan usaha untuk pelihara agama. Dengan dia pelihara agama, dengan dia jaga agama, maka barulah dia akan dapat pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia akan dapat ma'iyatullah. Maksudnya Allah Ta'ala sentiasa bersama dengannya dalam segala apa yang dia buat. Dia seringkali diuji dengan pakaian kenikmatan. Maksudnya orang yang beriman ini, orang yang hati dia yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia juga akan diuji. Akan diuji dengan macam-macam perkara. Hasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahawasanya mereka telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Maknanya Nabi nak bagi tahu, orang yang beriman ini akan sentiasa diuji. Orang yang lagi kuat iman dia kepada Allah Ta'ala, lagi banyak Allah Ta'ala akan uji dia. Allah Ta'ala uji dengan apa? Macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala kurniakan pada dia. Kalau orang kaya, Allah Ta'ala uji dia dengan harta. Maka bagaimana dia berusaha untuk melepasi ujian tersebut. Maksudnya orang yang beriman, orang yang menjaga iman dia, yang berusaha, orang yang sentiasa bersyukur ni, dia akan seringkali diuji, dicuba dengan macam-macam kenikmatan. Dikelilingi oleh godaan, macam-macam godaan yang datang bertubi-tubi. Dan juga dia akan ditarik oleh tarikan syahwat. Diuji dengan nafsu, diuji dengan perkara-perkara yang menyeronokkan. Akan digoda dengan perkara-perkara yang tarikan syahwat dan sebagainya. Tetapi orang yang beriman, orang yang hati dia yakin pada Allah, orang yang ada hati dia yakin pada agama, yakin dengan sunnah Nabi SAW, maka dia tidak akan tunduk. Dia tidak akan tunduk pada godaan tersebut. Dia tidak akan
tenggelam dalam kemewahan dan kenikmatan, dia tidak akan dikaburi dengan kenikmatan. Dia tidak akan tunduk dengan godaan-godaan. Bahkan orang yang sempurna imannya, sempurnanya makrifah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan berpaling daripada perkara-perkara tersebut. Maka dia akan menuju kepada Allah. Dia akan usaha untuk betulkan jalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan usahakan, dia akan menuju kepada Allah Taala dengan menggunakan segala kenikmatan. Maknanya apa sahaja nikmat yang Allah Taala beri pada dia, maka dia akan tunaikan tuntutan setiap nikmat tersebut. Maknanya setiap nikmat yang Allah Taala bagi dia, ada dia punya hak dia, ada tuntutan dia. Mana setiap nikmat yang Allah Taala kurniakan, ada tuntutan daripada nikmat tersebut. Maka orang yang beriman akan sempurnakan tuntutan nikmat tersebut. Adik, sekejap lagi Papa lagi. Adik gini main channel dulu. Maka dia akan apa? Dia akan gunakan nikmat itu untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya nikmat yang dikurniakan itu digunakan semata-mata untuk dapat redha Allah Taala. Maknanya dari sudut harta dia digunakan untuk sukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut diri dia, dikorbankan diri dia untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia korbankan masa dia untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi dia harta, bagaimana harta itu dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Taala. Orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana satu orang yang ada kekasih, yang mana apabila dia sangat mencintai kekasihnya, sangat kedekat dengan kekasihnya, maka dia akan korbankan segala-galanya supaya untuk menyukakan kekasihnya. Yang mana orang yang jadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kekasih dia, maka dia akan sanggup korbankan apa sahaja kenikmatan, apa yang kekasih dia bagi pada dia, maka dia akan cuba untuk sukakan kekasih dia. Dia akan tunaikan tuntutan. Mana dia akan tunaikan tuntutan setiap daripada nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan menaruh harapan kepada Allah agar Allah memeliharanya daripada tergelincir ke lembah kesesatan dan mengilhamkan kepadanya lebih rasa kesyukuran agar kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya terus berkekalan. Orang yang sedemikian, dia sentiasa menaruh harap, dia akan bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan minta pada Allah Taala supaya Allah Taala pelihara daripada dia tergelincir ke lembah kesesatan. Supaya dia tidak terkesan dengan benda-benda yang menyesatkan. Dia tidak terkesan dengan benda-benda yang melarikan keyakinannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dia akan minta pada Allah supaya Allah Ta'ala ilhamkan kepadanya lebih rasa syukur. Maknanya dia dah syukur dah. Tapi dia minta lagi supaya Allah Ta'ala memberikan sifat syukur yang lebih kepadanya. Supaya apa? Bila mana seseorang itu sentiasa bersyukur, maka Allah Ta'ala akan memberikan nikmat itu secara berterusan. Yang mana Allah Ta'ala janji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Dan sekiranya kamu bersyukur, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, yakni bersyukur terhadap segala kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, la azidannakum. Allah Taala kata pasti dan pasti aku akan tambahkan nikmat kepada kamu. Allah Taala pasti akan tambahkan nikmat. Yang mana nikmat berkekalannya nikmat itu
adalah disebabkan kita berterusannya syukur. Bila mana kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, Allah Ta'ala akan kekalkan nikmat. Bukan setakat kekal, Allah Ta'ala akan bagi lagi tambahan nikmat yang lain. Dia mengisytiharkan pergantungannya hanya kepada yang maha kaya dan maha terpuji. Orang yang hatinya hanya berpaut pada Allah Ta'ala, orang yang dirinya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan serahkan diri dia hanya kepada Allah. Dia akan isytiharkan pergantungannya hanya pada Allah. Maknanya dia tidak akan bersandar kepada mana-mana makhluk. Dia pengharapan dia, pergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana dalam hatinya yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang boleh membuat segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat, yang memelihara seseorang itu daripada keburukan, yang mendorong seseorang itu buat kebaikan. Semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana yakni meyakini bahawa kelebihan hanya di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mampu untuk memberikan kelebihan, mampu untuk memberikan nikmat, mampu untuk melimpahkan segala nikmat-nikmatnya. Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang mampu untuk buat segala-galanya. Yang mana kelebihan yang Allah Ta'ala berikan itu, Allah Ta'ala boleh berikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Siapa sahaja yang Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh bagi. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Iaitu ini ma mausul. Apa sahaja. Maknanya ma yang menunjukkan makna umum. Maknanya ma. Apa sahaja. Apa sahaja bikum. Kalau dalam bahasa Arab, ba ni dia ada banyak makna dia. Iaitu ba ni ialah yang di sini memberi makna ilsaq, iaitu ba yang memberi makna sesuatu itu menempel pada sesuatu yang lain. Kat sini bikum iaitu ma bikum. Ma apa sahaja yang ada pada kamu, bikum yang sentiasa yang ada pada kamu, min. Min itu ialah dipanggil min memberi makna, dia menafsirkan ma. Min, orang kata min bayaniyah. Min bayaniyah iaitu min yang menjelaskan makna ma. Maknanya kalau kata apa? Ma bikum min ni'matin. Ma bikum min ni'matin. Maknanya apa? Apa sahaja nikmat. Apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, seperti mana yang diterjemahkan. Maknanya begitu. Apa sahaja nikmat yang ada pada kamu. Sama ada nikmat yang kamu sendiri nampak ataupun nikmat yang kamu tak sedar ada pada kamu. Faminallah. Maka ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya apa sahaja nikmat, apa sahaja yang berlaku, apa sahaja yang ada pada kamu, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sihat ke, sakit ke, senang ke, susah ke, kaya ke, miskin ke, semua kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan itu, mana kenikmatan yang ada pada kamu, kamu berasa senang, kamu berasa kamu ada kemewahan, ataupun kamu sihat, mudah untuk buat segala perkara, itu semua nikmat. Maka nikmat itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala adalah zat yang memberi nikmat, pemberi anugerah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah Al-Mannan, yang maha memberi anugerah. Maknanya segala perkara datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Okay. Ma'rifah yang benar-benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang mendekatkan seseorang hamba kepada Allah. Bila satu orang itu dia mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau orang tadi dia tak kenal Allah, maka dia belum lagi dekat dengan Allah. Kalau dia masih lagi ada waham, masih lagi ada syak terhadap apa yang Allah Ta'ala buat, maka dia masih lagi belum ada yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa yang dimaksudkan dengan yakin? Yakin ini ialah dia 100%. 100%. Bila kata 100%, mestilah yakin sepenuhnya, tanpa ada sedikit pun keraguan. Maka dengan yakin yang 100% itulah akan datang apabila seseorang tadi ada ma'rifah. Ma'rifah ini apa? Ma'rifah ini dia kenal segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, kenal dan meyakini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kata ma'rifah daripada lafaz arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu. Dia lafaz mengenal, mengetahui. Dan ma'rifah daripada kata masdar ataupun kata terbitan. Maka dia kata pengenalan, ma'rifah, kenal. Satu tahu, satu lagi kenal. Maksudnya kalau tahu semata-mata, dia masih lagi belum kenal. Dia tahu ni seorang guru. Jadi dia cakap dia ni satu orang guru. Aku tahu. Mana dia tahu dari segi zahir saja itu seorang guru. Tapi kalau orang yang satu lagi ialah dia mengenali guru tersebut. Mana kalau kata kenal tu macam mana? Kenal dia ni siapa, nama dia, dia ni ayah dekat mana, dia asal mana, berapa lama dia dah mengajar, dia orang dia mahir ke, dia tak mahir ke. Maknanya semua, kalau kata satu orang tu dia boleh ceritakan A to Z tentang seseorang itu, maka itulah dipanggil ma'rifah. Begitulah juga kalau satu orang tadi dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengetahui semata-mata dia tidak menunjukkan dia kenal. Kalau kata kenal itu ialah dia kenal secara mendalam. Maknanya bila kita kata seorang tu mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia mengetahui segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya betul. Maknanya kalau kata tak kenal, maka takkan datang cinta. Kalau tak kenal, maknanya oleh kerana itu nak datang cinta pada Allah, mesti kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kenal Allah, maka dia tidak akan memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini sebab apa kita kadang-kadang kita boleh melengah-lengahkan semayang. Kita kurang untuk kita boleh menipu, kita boleh buat benda-benda yang dosa ini. Sebab apa? Dalam kita masih lagi belum sampai tahap ma'rifah tadi. Kita baru tahu, baru tahu tapi belum sampai tahap ma'rifah. Maksudnya orang yang ada ma'rifatullah, dia akan sentiasa mentaati perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifah yang menyebabkan Allah Ta'ala menyintai hambanya yang sentiasa berusaha melakukan amal kebajikan. Bila satu orang tadi dia ada ma'rifatullah, maka orang tadi akan buat sesuatu kerana Allah. Akan buat segala amalan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dia buat segala amalan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencintai orang tersebut.
maka dia akan dapat cinta Allah. Dengan itu doanya dikabulkan. Orang yang ada cinta Allah, Allah Ta'ala mencintainya, maka orang yang dicintai ini, apa sahaja permintaannya pasti akan ditunaikan. Oleh kerana itu kita kena usaha untuk dapat ma'rifatullah. Orang yang ada ma'rifatullah, hajat-hajatnya akan tertunai dengan bila dia minta pada Allah. Hari ini sebab apa kita minta pada Allah, tapi Allah Ta'ala belum tunaikan lagi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak supaya kita tambah lagi usaha kita untuk kenal dia. Kita kenal Allah, kita kenal sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakin sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencintainya. Maka segala permintaannya akan dipenuhi. Dia diselamatkan daripada segala perkara yang dibenci, benda yang tak disukai, dan menyusahkan benda segala perkara yang menyusahkan kehidupan dia. Ini orang yang ada ma'rifatullah. Dan dia akan dilindungi daripada segala perkara menakutkan yang sentiasa mengancam ni. Ini kelebihan orang yang hatinya kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang diri dikenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ta'arraf ila Allahi fir rakha, ya'rifka fi syiddati. Hendaklah kamu, dia kata, ta'arraf ila Allahi fir rakha, kenalilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenalilah, yakni ingatlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika berada dalam kelapangan. Ketika mana kamu senang, hendaklah kamu berterusan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berterusan berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya'rifka fi syiddati. Bila kita ingat Allah Ta'ala waktu kita senang, apa yang Allah Ta'ala akan bagi? Ya'rifka fi syiddati. Allah Ta'ala akan ingat kamu. Allah Ta'ala akan kenal kamu ketika mana kamu susah. Allah Ta'ala akan mengenalimu, yakni Allah Ta'ala akan mengingatimu ketika kamu dalam kesusahan. Hari ini, oleh kita ni, bila mana dapat nikmatan, kita lupa. Kita lupa pada Allah. Tapi bila kita dah jatuh dalam kesusahan, barulah nak ingat Allah. Betapa lemahnya kita. Bila kita senang, kita tak ingat langsung. Tapi kita susah, barulah ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bagaimana Allah Ta'ala nak bantu kita? Malaikat nak aminkan doa kita pun. Bila dia dengar, kata ini doa, ini suara ni aku tak pernah dengar. Maka malaikat pun tak sampai nak mengaminkan doa kita. Tapi apabila kita ni, waktu senang kita sentiasa berdoa pada Allah. Waktu senang kita tunaikan perintah Allah. Waktu senang kita jaga agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada waktu kita susah, maka Allah Ta'ala akan bantu kita. Allah Ta'ala akan kenal. Malaikat yang dengar doa pun akan kenal. Oh, ni orang ni selalu aku dengar doa dia. Aku dengar dia berdoa. Maka dengan bila mana dia selalu doa pada Allah ketika dia senang, maka waktu susah pun Allah Ta'ala akan dengar doa dia. Allah Ta'ala akan bantu dia. Imam Tirmizi rahmatullahi alaih meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yastajiballahu lahu inda syada'idi wal karbi falyukfirid du'a fir rakha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu, sesiapa yang suka, siapa yang ingin, an yastajiballahu lahu, bahawa Allah Ta'ala menunaikan permintaannya. Siapa yang suka, siapa yang nak
Allah Subhanahu wa taala tunaikan permintaannya inda syada'idi wal karbi. Ketika dalam waktu kesusahan. Kalau nak Allah Taala bantu kita dalam kesusahan, kalau suka Allah Taala perkenankan doa kita ketika mana kita dalam kesusahan, fal yuksirid du'a fir rakha, maka hendaklah dia memperbanyakkan doa ketika mana? Ketika dia berada dalam keadaan susah. Berada dalam keadaan senang. Mana dah waktu senang kita banyak doa pada Allah. Waktu senang ni lah waktu kita berada dalam kesenangan, maka kita kena banyak ingat Allah. Banyak doa pada Allah, minta pada Allah. Maka barulah Allah Ta'ala akan tunaikan permintaan kita di waktu kita susah. Kepada hamba-hamba yang seperti inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu hadis kudusi, wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adzani la u'idhannahu. Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'alani, dan demi sesungguhnya jika dia meminta kepadaku, la u'tiyannahu, nescaya pasti aku akan perkenankannya, pasti aku akan berikan apa yang dia minta. Wala in ista'adzani, dan demi sesungguhnya jika dia meminta perlindungan denganku, la u'idhannahu, nescaya pasti dan pasti aku akan memberi perlindungan kepadanya. Ini Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kudusi. Oleh kerana itu, nak kita, supaya Allah Ta'ala bagi taufik pada kita untuk kita sentiasa menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah Ta'ala beri perlindungan, pemeliharaan kepada kita, dan supaya setiap kebaikan yang kita buat Allah Ta'ala bersama dengan kita, maka hendaklah kita mengusahakan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengusahakan ma'rifatullah yang sebenar-benarnya, supaya Allah Ta'ala membantu kita, dan juga supaya Allah Ta'ala bantu kita dalam kesusahan, maka banyakkanlah ingat Allah Ta'ala, banyakkanlah minta pada Allah Ta'ala ketika waktu kita senang. Sebab apa Nabi SAW suruh kita memperbanyakkan doa waktu senang? Kerana waktu senang ni lah kadang-kadang orang lupa kepada pencipta. Waktu senang ni lah, bila waktu senang, dia rasa semua benda adalah daripada hasil usaha dia. Dia tak teringat pun yang Allah Ta'ala yang bagi dia senang. Dia tak teringat pun yang Allah Ta'ala bagi dia harta dan sebagainya. Tapi bila dah susah baru nak minta. Sebab tu Nabi SAW, waktu kita senang ni lah, Nabi kata minta pada Allah waktu kita senang. Banyakkan minta pada Allah waktu kita senang. Supaya Allah Ta'ala bantu kita ketika waktu kita susah. Jadi dalam potongan hadis yang berikutnya, Nabi SAW menyebutkan, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kita telah memahami konsep bagaimana seseorang itu dapat menjaga agama Allah, ialah dengan apabila dia kenal Allah, apabila dia adalah orang yang bersyukur pada Allah, maka dibawa satu lagi, ialah untuk memberi peringatan supaya apabila kita nak minta sesuatu, segala urusan kita, maka mintalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah, iaitu berdoa memohon pertolongan dan permintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sepupunya, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan sesiapa sahaja daripada kalangan orang mukminin
yang sebenar, orang yang beriman yang sebenar, yang berada di atas jalannya, berada orang mukmin yang benar-benar kenal Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW arahkan untuk supaya menjadikan tawajuhnya, menjadikan menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha berkuasa. Maksudnya kita kena tawajuhkan hati kita, tawajuhkan segala permintaan kita, ajukan permintaan kita, alihkan tumpuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya daripada Allah Taala dia meminta sesuatu pemberian. Mana kita ni nak minta sesuatu, maka mintalah pada Allah. Nabi SAW nak didik kita, nak supaya hati kita ni sentiasa tawajuh pada Allah. Apa sahaja yang berlaku, apa sahaja yang kita nak, sama ada perkara zahir ataupun perkara batin, maka hendaklah minta pada Allah. Hanya kepada Allah sahajalah dia memohon bantuan dan pertolongan. Dengan itu, dia tidak meminta melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nak minta sesuatu tak perlu minta pada makhluk. Nak minta sesuatu, nak minta supaya Allah Taala pemudahkan segala urusannya, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya Allah Taala limpahkan rezeki pada dia. Maknanya kalau nak supaya rezeki melimpah ruah, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Nakkan kesenangan hidup, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja hajat, hanya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak meminta pertolongan melainkan hanya kepadanya. Begitulah juga dia tidak berdoa dan bersyukur melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi tawajuhkan umat untuk hanya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ubah daripada keyakinan kepada makhluk kepada yakin hanya kepada Allah Taala. Allah Taala sahaja yang boleh tunaikan permintaan kita. Allah Taala sahaja yang boleh bantu memberi pertolongan pada kita. Selain daripada Allah tak mampu untuk tunaikan permintaan kita. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak ada kuasa langsung untuk bagi manfaat dan mudarat. Yang bagi manfaat, yang bagi mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu segala hajat kita, segala pengharapan kita, segala permohonan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan keampunan kecuali dari sisinya. Bila nak minta ampun pun minta pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh bagi keampunan pada kita. Selain daripada Allah tak boleh untuk memberi keampunan pada kita. Allah Taala sahaja yang mengampunkan dosa. La yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa-dosa melainkan Engkau ya Allah. Dan tidak rukuk dan sujud melainkan hanya kepada Allah. Maksudnya tawajuh hati dan jasad hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu nak minta, mintalah daripada Allah, dan apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan daripada Allah. Imam Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihi meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqul hal min da'in fa'astajiba lahu du'aahu hal min sa'ilin fa'u'tiyahu su'lahu hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu fa'aghfira lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam hadis kursi,
kata hal min da'in, adakah sesiapa daripada kalangan hamba-Ku yang berdoa? Ada tak di kalangan hamba-Ku yang berdoa kepadaku? Fa astajiba lahu du'aahu, yang aku akan perkenankan doanya. Aku akan perkenankan doanya. Fa astajiba lahu du'aahu. Ada tak orang yang nak berdoa pada aku? Aku akan tunaikan, aku akan perkenankan doa itu. Hal min sa'ilin, adakah orang yang meminta? Adakah daripada kalangan hamba-Ku yang meminta? Fa'u'tiyahu su'lahu, maka aku akan tunaikan permintaannya. Hal min mustaghfirin, adakah di kalangan hamba-Ku yang ingin memohon keampunan? Adakah di kalangan hamba-Ku yang ingin memohon keampunan? Maka aku akan mengampuninya. Maka oleh kerana itu, setiap daripada kita kena sedar yang kita ini hanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana perlukan, kita perlu bersandar pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala perkara. Segala apa yang kita nak, segala dalam kehidupan kita, kita perlu sandarkan pengharapan dan hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini apabila iza sa'alta fas'alillah, yang dimaksudkan dengan soal, sa'ala ni daripada lafaz soal, meminta. Maka ini maksud soal di sini berdoa. Dan doa itu ialah ibadah. Doa itu adalah salah satu daripada ibadat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, was'alullaha min fadlih, hendaklah kamu memohon kepada Allah Taala daripada kurniaannya. Mana apabila kita nak minta, mana segala perkara ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala akan beri kepada siapa yang dikehendakinya. Dan apabila kita minta pada Allah, Allah Taala pasti akan kurniakan pada kita. Apabila kita berdoa, maka Allah Taala takkan tolak doa kita. Maksudnya doa itu, apa orang kata, istijabud da'awat. Istijabud doa, penerimaan doa itu dengan beberapa perkara. Ada ketikanya doa yang kita minta, Allah Ta'ala akan bagi apa yang kita minta. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala tukarkan. Apa yang kita minta tu Allah Ta'ala tak bagi, tapi Allah Ta'ala tukarkan kepada benda yang lain. Satu benda yang lain. Dan satu lagi, Allah Ta'ala tak beri kita apa yang kita minta itu ketika kita masih di dunia. Tetapi Allah Ta'ala simpan doa kita itu, Allah Ta'ala tukarkan kepada ganjaran di hari akhirat. Sebab apa? Doa itu adalah ibadah. Sebagaimana ibadah ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka doa juga, maka bila doa juga ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ada pahalanya. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kat dunia, pasti Allah Ta'ala akan bagi dekat akhirat. Beruntunglah orang yang doa dia tak disempurnakan di dunia, tetapi disempurnakan di akhirat. Mana kita jangan rasa, bila kita doa, kita jangan rasa Allah Ta'ala tak terima doa kita. Semua, apabila satu orang tadi beriman sepenuhnya pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti akan terima doa tersebut. Allah Ta'ala akan terima doa kita. Cuma cara penerimaan itu, pembalasan kepada apa yang kita minta, tidaklah seperti mana apa yang kita minta. Taklah mesti kena sama dengan apa yang kita minta. Boleh jadi Allah Ta'ala tukarkan dengan perkara lain. Jadi Allah Ta'ala sentiasa akan terima doa hamba-Nya. Dan juga Allah Ta'ala perintah untuk kita minta pada Allah.
Dan juga Allah Ta'ala juga ada ancaman terhadap orang yang tak minta pada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran. Mana orang yang ada ancaman Allah Ta'ala, orang yang mana tak berdoa kepada Allah Ta'ala, maka ia di kalangan orang-orang yang takabur, orang yang sombong. Orang yang tak nak doa kepada Allah ni, orang yang sombong. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala perintah. Wa qala rabbukum, Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan perkenankan doa kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Ta'ala susulkan ayat tadi itu dengan Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong daripada menyembahku, orang yang sombong daripada meminta kepadaku, orang yang sombong daripada tawajuh kepada aku. Maknanya orang yang tak minta pada aku, maka dia adalah orang yang sombong. Dan orang yang sombong ni akan masuk dalam neraka. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan tersimpan dalam neraka. Ini orang yang sombong. Jadi kita jangan lari daripada minta pada Allah. Kita nak minta pada Allah Ta'ala. Wajib ke atas orang Islam, dia tidak tawajuhkan, tidak menghadap dirinya kepada selain Allah Ta'ala. Wajib untuk dia hanya berharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta pada Allah Ta'ala dalam segala urusan yang dia tidak mampu ke atas menzahirkannya, melainkan hanya kepada Allah. Hanya Allah Ta'ala yang mampu untuk buat. Maka dia kena minta pada Allah. Oleh kerana itu, penting untuk kita, orang yang nak minta pada Allah ni ialah orang yang yakin pada Allah. Jadi kesimpulan dia pada petang ini ialah bagaimana kita mengusahakan keyakinan, keyakinan dan ma'rifah yang sebenar-benarnya pada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala taufik kepada kita untuk kita sentiasa berharap pada Allah, untuk sentiasa kita meminta segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan perkongsian pada petang ini, sama-sama dapat kita ambil pengajaran, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dapat kita sampaikan kepada orang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ustaz, nak buka soalan? Boleh? Kalau ada orang tanya. Kalau ada orang tanya, ya. Baik, silakan jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, hari ni menarik bila sampai pada part kita menjaga Allah tu kan. Dan kenal Allah pada masa lapang waktu kita senang tu. Satu perkara saya cuba amati. Sebenarnya lagi mujahadah, Ustaz, bila kita duduk dalam keselesaan, dalam kesenangan untuk kita ingat dan kenal Allah tu berbanding waktu kita susah, waktu kita sakit kan. So, macam baru ni pun saya melihat dua keadaan lah. Anak saya sendiri duduk dalam hospital, kita mengamati orang-orang sakit tu. Nikmat makan waktu sakit tu berbanding nikmat makan masa kita sihat. So kat situ mujahadah lagi, Ustaz, bila mengadap makanan, nikmat yang sedap tu dalam keadaan sihat. Sebab saya rasa macam saya sendiri pun rasa macam setakat bersyukur dengan doa tu, rasa lebih sampai tangisan orang yang makan rasa tak sedap dan dia ingat Allah, Ustaz. So kat sini bila Ustaz kata kenal Allah pada masa lapang, masa senang kita tu jauh lebih susah sebenarnya berbanding waktu kita diuji dengan kesakitan atau kesusahan. Wallahualam. Minta Ustaz bagi sikit, Ustaz. Memang kalau kita dalam kesenangan, kita kadang-kadang yalah, itulah sebenarnya ujian sebenarnya. Dalam kesenangan adalah ujian, sama ada kita betul-betul ingat Allah Ta'ala ataupun kita lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana orang yang mampu ingat Allah Ta'ala ketika senang, maka dia akan
maka Allah Ta'ala akan bantu dia di ketika susah. Jadi untuk ingat Allah Ta'ala ketika senang ni lah satu benda yang mujahadah. Maknanya sebab apa? Dia dah dalam kesenangan, dia akan lupalah benda-benda lain. Jadi bila dah berlaku susah baru teringat. Maknanya dalam sebab itulah penting untuk kita sentiasa menjaga amalan-amalan kita dengan kita jaga zikir kita jaga istighfar kita. Mudah-mudahan dengan kita menjaga amalan kita ketika sihat tadi, Allah Ta'ala pandang doa kita ketika sakit. Maknanya kita jangan tinggal kita punya rutin amalan itu. Maknanya kalau kita nak benda-benda yang mana bila kita jaga amalan-amalan tu, Allah Ta'ala akan bagi kita maknanya taufik untuk kita sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita sihat. Tapi kalau kita sihat, kita tinggalkan amalan ni, maknanya kalau kita sakit, lebih-lebih lagi lah. Jadi penting amalan, wirid-wirid kita, tasbihat, benda-benda yang kita tahu dari sudut amalan-amalan ni lah. Waktu sihat lah kita kena perbanyakkan. Dengan tu supaya Allah Ta'ala pandang kita, dan ketika kita sakit kita minta Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, baiknya Ustaz peringatan tu, sebab saya nampak lagi satu macam insyaAllah kalau panjang usia Ramadan yang nak sampai ni Ustaz kan, kita yang sihat ni bila menghadap waktu berbuka, rasanya ada baiknya kita tune sikit, bukan bertambah-tambah tu, tapi peringatan bila kita berdoa, rasa syukur, benda tu antara zikir yang bawa kita ingat Allah. Dan makan tu jangan terlampau lah Ustaz. Benda ni peringatan lah untuk diri saya lah pertamanya. Terima kasih banyak Ustaz, peringatan yang baik, insyaAllah. Ada lagi jemaah yang nak bertanya? Silakan. Ustaz, kita habis dah ke hadis 19 ni? Panjang Rasa panjang kita 3 minit cukup hadis 19 ni. Belum panjang lagi dia. Huraian ni panjang, betul. Allahu Rabbi, Masya Allah. Best tajuk ni. Setiap minggu lain. Silakan, Oden. Ustaz, Ya. Kalau kita kata makrifatullah tu, sama tak macam pejuang-pejuang Palestin yang berjuang tidak takut menghadapi kematian? Sebab apa dalam dia tak takut? Sebab dia dah yakin dah Allah Ta'ala pandang apa dia buat. Itulah sebenarnya ma'rifatullah. Bila dalam hati dah ada yakin pada Allah, dia tak akan ada datang takut pada selain Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ni, kita rasa masih takut dan sebagainya, maknanya kita masih lagi ada kurang kita berpaut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masih lagi ada takut macam ni, takut macam ni. Patutnya ketakutan itu, kita takut terhadap azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita berharap Allah Ta'ala menerima segala amalan kita. Maksudnya orang yang dekat, orang yang berjuang di Palestin tu, kebanyakan daripada mereka telah diasuh. Untuk apa? Supaya jaga agama. Jaga negara dia, jaga agama. Supaya jangan diceroboh. Supaya dibela agama dia. Dan diasuh supaya sanggup mati. Bawa mereka yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab mereka dah tak ada dah ketakutan pada benda-benda lain. Tak ada ketakutan dah. Mereka hanya harap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana hati mereka dah ada paut dengan Allah Ta'ala, maka benda yang lain tak mampu untuk melemahkan hati mereka. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Dari kecil dah diasuh kan Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, macam kalau
Kalau kita nak mendekatkan diri dengan Allah SWT kan, kita nak kena menjauhkan dunia ni Ustaz. Tapi itulah, kalau kita nak macam kita ni, dunia ni masih dalam ingatan, dalam apa kita. Jadi macam mana kita nak yelah, jadi kalau kita ingat dunia ni selalu kata orang keduniaan ni, maknanya kita tak dapat menikmati Allah tu bersama kita tu Ustaz. Macam mana kita nak membuang perasaan kita keduniaan sangat ni Ustaz? Macam mana sampai kita tak tahu kita nak cakap. Memang kalau kita selagi saya lah Ustaz, saya kalau saya ingat masalah dunia, masalah ni kita walaupun kita berzikir, kita apa ni Ustaz, kita susah bagi saya lah. Kadang-kadang je saya ingat macam Allah SWT bersama apa semua, kita terasa sekali je Ustaz rasa nikmat dengan Allah SWT tu. Tapi bila kita ingat dengan keadaan apa semua, susah lah Ustaz kita nak menghampirkan diri kita nak bersama-sama dengan Allah SWT. Macam mana petua dia Ustaz, macam mana? Tolong saya Ustaz. Okay. Sebab tu untuk menghilangkan rasa cinta kepada dunia. Sebab itulah Nabi ajar kita macam-macam amalan. Macam-macam amalan untuk supaya apa? Supaya kita ni diikatkan diri dengan amalan. Supaya apa? Supaya kurang kita punya pautan kita pada dunia. Maknanya nak kata memang susah kalau kita dah orang yang sentiasa ada pautannya pada dunia, untuk dia berenggang dengan dunia tu satu benda yang mujahadah. Tapi nak latih benda tu dengan kita, betul lah tadi, bila kita zikir, dan bila kita berzikir memang bila kita kosongkan fikiran kita daripada memikirkan hal-hal dunia. Bila kita fikir dalam keadaan kita melakukan amalan, zikir dan sebagainya dalam keadaan hati kita kosong daripada dunia, maknanya kita tinggalkan kejap dunia tu kat luar. Bila kita zikir dengan sepenuh hati kita, Allah Ta'ala akan bagi ketenangan. Mana ketenangan itulah yang menyebabkan kita takkan terhindarlah kita. Maknanya kita tak akan pening dengan masalah-masalah dunia. Jadi, dan untuk bawa kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sebab itulah dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala perintahkan, ya ayyuhallazina amanu taqullah qulu qawlan sadida. Maka untuk satu orang tadi dia yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia kena banyak cerita tentang kehebatan Allah. Banyak cerita tentang dia kena menafikan makhluk dan mengisbatkan Allah Ta'ala. Dengan tu dia cakap berulang-ulang kali, barulah pautan dia dengan dunia tu akan berkurang. Jadi benda ni memang susah kita nak, tapi dengan mujahadah, latihan kerohanian, itu yang akan menyebabkan menghakis cinta dunia daripada hati kita. Wallahu a'lam. Ustaz, kita tutuplah Ustaz InsyaAllah. Dia nak apa tu? Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Masya Allah. Kita ni biasanya bila susah baru meminta pada Allah. Tak biasa kita bila senang tu nak minta pada Allah. Terbalik selalunya Allah. Tapi hari ni banyak yang beri kita pengajaran lah. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita hari ini. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gabungan Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita pada petang ini. Kuliah kita seterusnya pada pukul 8 malam hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi Al-Johari, Ustaz Abdul Hadi bin Johari dengan Fiqh puasa hari ini pada pukul 8 malam, dan kuliah isyak kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz
Kak Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam dan bacaan surah Al-Mulk pada pukul 9.15 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gema Nurul Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Ini saya mewakili Gema Nurul Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemah itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarat dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته